Jadi pada hari ini juga sebenarnya kita ada tetamu yang cukup istimewa. Bila kita sebut mengenai ibu, sangat sesuai untuk dia bersama dengan kita. Seorang ibu yang hebat, ya, yang sangat bertanggungjawab kepada tugasnya. Yes. Mari kita jemput WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada Muaz. Terima kasih Waibi. Selamat Hari Ibu juga. Okey. Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi sekali lagi untuk anda semua hari ini kita rasa cukup istimewa kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Waibi dalam kesibukan sudi meluangkan waktu bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsikan Hari Ibu yang cukup istimewa ni kan. Dan bercakap Hari Ibu ni semua cakap Ibu, Umi, macam-macam panggilan, emak, mama, mami dan sebagainya. Tapi semua kata pengorbanan seorang ibu dan mulianya seorang ibu. Jadi kami bersahatilah bila YB dapat datang dengan kita. Terima kasih. Jadi YB kalau anak-anak selalu panggil Kak Omar ni apa? Panggil Umi. Betul saya sebut Umi tadi. Ya. Okey, jadi mungkin di kesempatan Hari Ibu ni sebenarnya dan difahamkan juga YB membesarkan anak-anak yang ramai. Jadi cabarannya sangat hebat. Saya rasa tugasan ibu di rumah lain, menggalas tugas sebagai ahli parlimen lain dan sekarang Timbalan Menteri pula. Jadi macam mana YB agaknya ibu ni nak pecah-pecahkan ni, nak membahagi-bahagikan kepada semua ni. Perebutan berlaku di situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muaz dan Daya. Saya mengambil kesempatan ini terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu di seluruh negara, semua kaum, semua bangsa. Dan saya kira semua kaum, semua agama sangat memuliakan ibu. Dan apalagi kalau kita orang Islam, dalam Islam sangat menyarankan supaya kita sangat memuliakan ibu. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapa. Sebenarnya keberkatan seorang anak apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan pernah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya Rasulullah, siapakah yang patut dia muliakan? Maka Nabi menjawab, ibumu. Dan sahabat tadi bertanya lagi, siapa? Ibumu. Bertanya lagi, siapa? Lagi ibumu. Kali yang keempat baru ayahmu. Begitu tingginya kemuliaan. Bukan bermakna tidak penting peranan ayah. Jadi tapi peranan ibu itu sangat penting sebab pengorbanan ibu yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita, yang menyusukan kita, yang membesarkan kita. Tidak ada insan yang lebih mulia daripada ibu. Selepas daripada mentauhidkan Allah adalah mentaati ibu bapa. Jadi sempena Hari Ibu inilah kebetulan hari ini minggu kedua bulan Mei ini adalah di kementerian kita buat mengadakan program mengadakan hari ini dijadikan hari resmi sambutan Hari Ibu. Sebenarnya Hari Ibu setiap hari. Betul. Jadi sebab itulah saya menyuruh kepada anak-anak yang di luar sana, mari sama-sama kita hargai ibu kita. Dan tema kementerian kita tahun ini adalah Prihatin Keluarga, Hargai Ibu. Jadi kita sekarang ni dengan kemudahan teknologi yang ada, kita boleh buat pelbagai cara untuk menghargai ibu. Kita boleh buat kiriman hadiah, boleh buat ucapan. Walaupun musim PKP COVID sekarang ini, kita boleh menggunakan teknologi yang ada untuk kita menghargai ibu kita. Ataupun kita meriahkan Facebook kita dengan memori indah bersama ibu. Jadi saya sarankanlah terutama anak-anak, mari kita sama-sama hargai ibu kita. Jadi bagi saya dalam menjalani tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya, kita kena seimbangkan. Di mana prioriti kita dan kita fokus ketika kita bersama rumah, kita jaga kualiti masa dengan keluarga kita. Dan ketika kita di pejabat, kita tekunkan tugas kita. Jadi insya-Allah dengan pelaksanaan keseimbangan antara dua kita akan jadi ibu yang berjaya insya-Allah. Insya-Allah. Seorang ibu yang hebat. Kan. Dan bercakap bila tentang kalau Hari Ibu ni tidak perlu tunggu Hari Ibu, setiap hari boleh kita cakap. Setiap hari sebenarnya kita meraih ibu. Dan setiap hari juga boleh minta maaf. Jadi saya minta maaf teruslah kat mak saya kalau saya ada buat salah. Hari Ibu ni jadi makin emosi pula. Pakai ibu sebenarnya YB. Alhamdulillah. Itu yang lagi semangat hari ini tu. Jadi mungkin YB selain daripada itu juga pesanan kepada ibu-ibu dalam menghadapi
cabaran sekarang. Saya rasa ibu dulu cabarannya lain. Ibu moden ni lagi lain. Ya. Sudah tentu cabaran kita sebagai ibu semakin mencabar dengan suasana yang ada pada hari ini. Sebab itulah ibu perlu kepada kesabaran yang tinggi. Seorang ibu dia perlu bekerja dengan hati yang tenang. Sebab itulah ketenangan penting bagi seorang ibu. Sebab ibu yang tenang akan melahirkan keluarga yang tenang. Jadi nak dapatkan ketenangan tu kena rapat dengan Allah. Kebetulan hari ini juga hari nuzul Quran. Dan kita juga berada di bulan Ramadan dan hari ini juga adalah menyambut memperingati hari Ghazwatul Badar, peperangan Badar dalam Islam. Jadi 4 perkara penting berada dalam kita tengok hari ini adalah hari istimewa. Kita meraihkan hari ibu, kita berada di bulan Ramadan, kita menyambut nuzul Quran dan kita memperingati hari peristiwa Badar. Semua itu ada kaitan. Jadi bagi ibu yang cemerlang, ibu yang melihat masa depan anak-anaknya bukan semata-mata di dunia tetapi dia melihat juga masa depan di akhirat. Itu ibu yang cemerlang. Jadi ibu yang tahu bagaimana dia mengurus masa yang terbaik, bagaimana dia pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi sebab itulah seorang ibu masa sangat penting. Seorang ibu yang bijak, ibu yang pandai mengurus masa, yang pandai mengurus perasaan anak-anak. Sebab anak-anak perlu kasih sayang. Jadi sebab itulah bagi saya lah juga bagi anak-anak yang masih ada ibu bapa, mereka sebenarnya orang yang sangat bertuah. Sebab dia ada ruang untuk mendapat syurga Allah. Syurga Allah di bawah tapak kaki ibu. Bagaimana perkhidmatan kita kepada ibu bapa sangat besar pahala. Jadi sebab itulah jangan biarkan ibu keseorangan, jangan biarkan ibu kesunyian, biarkan ibu bapa kita rasa sedih hati, sakit hati ataupun tersentuh hati dengan kita. Jadi sebab itulah kita sebagai anak kena menghargai ibu. Jangan sekali lukakan hati ibu. Dan kita kena sentiasa mendoakan ibu bapa kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, minta Tuhan ampunkan dosa kedua ibu bapa kita dan kasihanilah kedua ibu bapa kita sebagaimana mereka mengasihi kita sejak daripada kecil lagi. Jadi seorang anak yang bijak, seorang anak yang menghargai kedua ibu bapanya. Insya-Allah. Jadi mungkin apa harapan YB juga sempada Hari Ibu ni kepada semua yang menonton, ibu-ibu bakal ibu ataupun untuk mereka yang macam mengharapkan untuk menjadi seorang ibu. Mungkin ucapan yang boleh YB berikan. Pertama kali saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai semua ibu-ibu di Malaysia, tak mengira kaum dan agama, sangat-sangat menghargai. Apalagi di musim PKP COVID ni, sebenarnya ibu adalah peralainan yang sebenar yang berada di barisan hadapan, yang bertungkus lumbus menjaga kesihatan keluarga, yang menjaga keselamatan keluarga. Inilah mereka lah sebenarnya yang berada di barisan hadapan. Kali di bulan Ramadan, ibulah orang yang pertama bangun pukul 4 pagi menyediakan sahur. Ibu tak bangun, habis sahur kita. Habis sahur satu keluarga. Jadi saya mengambil kesempatan ni bagi pihak kementerian mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu-ibu dalam negara kita dan saya mengharapkan kita semua bersabar dan bertabah dalam menjalani kehidupan, menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu. Sebenarnya tanggungjawab ibu ni penuh mencabar apalagi kalau punya anak ramai. Anak ramai. Jadi sudah tentulah kita perlu kepada kesabaran yang tinggi. Dan ibu jangan lupa kita perlu juga pada ilmu. Sebab nak mendidik generasi akan datang, kita kena ada ilmu. Macam mana kita nak memberi sesuatu kalau kita tidak ada ilmu? Jadi sebab itulah kita kena sentiasa tambah ilmu kita. Macam mana nak jadi ibu yang berjaya? Macam mana nak menguruskan kehidupan? Macam mana untuk kita menjadi isteri yang berjaya? Jadi di sini juga tak lupa peranan bapa. Dan insya-Allah di kementerian kita ada hari khas juga untuk bapa, iaitu pada bulan Jun minggu ketiga insya-Allah sambutan hari bapa. Apapun kita sangat menghargai keluarga dan kita nak wujudkan keseimbangan. Keseimbangan keluarga yang sangat prihatin kepada keluarga. Kita nak lahirkan dalam negara kita ini keluarga yang prihatin, keluarga yang penyayang, keluarga yang sentiasa menghargai ibu bapa. Ini yang kita harapkan. Dan nasihat saya terutama kepada anak-anak muda di luar sana, jangan sekali-kali lukai ibu dan ayah. Saya ada satu peristiwa yang saya tak lupa bila saya menziarahi rumah orang tua. Orang tua, saya melihat bagaimana warga-warga emas yang terlantar diletak di rumah-rumah orang tua.
tanggungjawab kerajaan berusaha yang terbaik untuk memberi perkhidmatan yang baik. Tetapi kalau saya berada di tempat dia, apa perasaan dia, anak yang meletakkan dia di asrama orang tua, di tempat orang tua, sedangkan ketika itulah dia perlu kasih sayang. Ada anak-anak kadang-kadang dia rasa dia kecil hati dengan ibu bapa, sebab dia kata ibu bapa dia tak pernah ucap terima kasih pada dia. Tapi tahukah kita, mak kita mengandungkan kita 9 bulan 10 hari, dia tak pernah memohon mengharap kita ucap terima kasih. Mak kita melahirkan kita ibarat nyawa di hujung rambut, tak pernah dia mengharapkan anak dia ucap terima kasih. Mak kita yang membesarkan kita, menyusukan kita, memakaikan pampers untuk kita sehingga kita besar berapa tahun, tak pernah mak mengharapkan ucapan terima kasih. Sedangkan kadang-kadang anak satu je, mungkin mak terkasar dengan anak, mudah tersentuh hati, merajuk, ikut girlfriend, keluar lari daripada rumah. Jadi kita kembalilah, kita bersamalah, kita mohon ampun di hari yang mulia tak lama kita akan menyambut hari raya ya, Daya, Muaz. Kita ambillah kesempatan ini, walaupun mungkin kita tak dapat bersama ibu beraya, tetapi mohon maaflah supaya kita sentiasa dalam redha ibu bapa. So doa di ibu bapa itu sebenarnya membawa keberkatan dari hidup kita. InsyaAllah. Saya rasa cukup terkesan sekali dengan nasihat-nasihat yang YB berikan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi YB, Datuk Hajah Siti Zaila, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kali pertama bersama dengan kita. Terima kasih YB. YB ni kalau kita kenal, dia lebih banyak memberikan motivate kepada semua orang. Jadi sebab tu kalau kita dengar hari ini, selain daripada jawatannya sebagai Timbalan Menteri, dah biasa dah memberikan semangat kepada semua orang. Jadi kita rasa positif hari ini. Okay? Jadi sekarang ni kita ambil aura tu sama-sama. Jangan lupa cakap I love you dekat ibu-ibu anda. Minta maaf. Sekarang kita berehat sebentar.